بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب Saja pasang tu. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته Apa dia nombor satu keluar? Dua orang. حطب في Boleh? جيدها Okey, bismillahirrahmanirrahim. من مسد Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di mana hari ini merupakan hari terakhir tahun 2020, di mana tahun ini tahun yang begitu mencabar, tahun yang banyak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang melanda atau yang menimpa seluruh umat manusia selaku penduduk muka bumi Allah Subhanahu wa taala, khususnya yakni pandemik COVID-19, di mana ia mengajar kita bahawasanya Allah itu Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Kalau tak salah saya, kematian di seluruh dunia begitu ramai sekali, mungkin mencecah juta. Kali terakhir saya baca dulu 500,000. Inilah satu musibah yang kita tidak sangka, tidak duga, yang datang secara mengejut untuk memberi kesedaran kepada umat manusia supaya kembali kepada peraturan-peraturan Allah. Siti Aisyah kata cantik kalau baju ustaz. Baju saya semua cantik Aisyah. Baik. InsyaAllah pada pagi ini Suratul Masad. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang berada kat rumah, buka juzuk amma, Suratul Masad ni surah Abu Lahab. Baik. Surah ini turunnya di Mekah, ayatnya 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Tak ganggu dengan kita tu. Okey ya. Maksud ayat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua-dua tangan Abi Lahab dan telah binasa ia. Tiada mengkaya akan dia, menolong hartanya dan apa-apa yang telah diusahakannya didapatinya. Akan merasa masuk dia api yang marak menyala, dan istrinya pengangkut kayu api, pada lehernya tali yang teguh berpintal. Ini dah satu surah yang mana dikaitkan dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Dia pak menakan Nabi, bapa saudara. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan ayat ini khusus dikaitkan dengan kebiadaban Abu Lahab. Kita tengok huraiannya. Pada suatu pagi
sesudah turun ayat Asy-Syu'ara 214 tu. Ya betul. Maybank 552059703378. Terima kasih. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ni. Mus masuk mu. Surah ke-26 ayat 214. Pada suatu pagi sesudah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang berarti takutkan olehmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanak saudaramu yang berhampiran. Ini bahasa lama, bahasa mudah untuk difahami ialah dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang mengajar kita, khususnya kepada para pendakwah, mereka-mereka yang mana mereka memperjuangkan agama Islam, mereka beramal dengan ajaran Islam, yang mengajak umat manusia pada Islam, tetapi tidak boleh sama sekali diabaikan perintah ini. Makna menjadi kewajipan juga kepada pendakwah, pada mereka-mereka beramal dengan ajaran Islam, supaya memberi peringatan, memperingatkan kepada ahli keluarga terdekat. Ini tak boleh abai. Kita bimbang nanti, macam saya lah, saya berdakwah ke seluruh negara, mengajak orang Melayu yang beragama Islam untuk beramal dengan ajaran Al-Quran As-Sunnah, sedangkan saya mengabaikan tanggungjawab keluarga saya. Ini yang tak betul ni. InsyaAllah bagi saya, kita dah selalu bercakap dan mereka pun pernah mendengar. Itu terpulanglah untuk mereka menilai sama ada mereka nak ikut ataupun sebaliknya. Jadi ini ayat muslimin dan muslimat, Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 214, menjadi kewajipan kita bersama untuk memberi peringatan kepada ahli keluarga yang terdekat. Kenapa tuan-tuan? Tambahan macam kami ni, pendakwah, orang kenal kita. Alah, Ustaz Syaril, dia ceramah je hebat, keluarga dia pun tak terurus. Apatah lagi kalau isteri dan anak-anak kita. Sedangkan ahli keluarga terdekat pun perlu kita ambil berat, berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Okey. Jadi pada suatu pagi sesudah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang berarti takutkan olehmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanak saudaramu yang berhampiran. Junjungan pun menyeru kaumnya dari atas sebuah busut di sofa. Al-Baqarah 158. Nabi setelah diperintahkan oleh Allah supaya berdakwah kepada keluarga yang terdekat, Nabi naik ke atas satu busut di sofa. Sofa Marwah, tempat ayat apa tu bubuh tu tak betul. 158. Betul. Saya nampaknya 138. Sofa Marwah merupakan salah satu rukun haji dan rukun umrah, yakni sa'i. Dengar baik-baik ni. Kita sentuh sikit soal umrah dan sa'i. Dengar tuan-tuan, jangan keliru, jangan tersilap lagi. Banyak yang silap. Sofa ke Marwah dikirakan satu pusingan. Marwah sofa 2 kali ke-7, genap 7 pusingan, mesti wajib berakhir di Marwah. 7 pusingan. Ini salah satu rukun umrah, ini sa'i 4 kilometer. Ingat, sa'i tak ada sa'i sunat. Kalau buat penat. Yang ada sunat ialah tawaf sunat, tawaf rukun, tawaf sunat. Itu di antara. Tawaf selamat tinggal.
Nah, tu cerita. Dengar baik-baik. Nanti kadang-kadang pergi ngikut package cerita kita tak faham, nak tanya kita malu. Jangan malu bertanya. Pasti sesat. Pengalaman saya pergi buat kerja haji dulu yang saya dah cerita tu. Ada seorang hamba Allah ni, saya nampak seolah-olah dia tak faham apa yang dia buat. Dah seminggu dia masih pakai kain ihram. Jadi saya pergi mendekati beliau, tanya, "Ji, haji ni buat ifrat ke?" Sebab saya tengok haji ni pakai umrah, pakai ihram dah hampir seminggu. "Oh ya, saya niat haji ifrat. Saya buat haji tamattu." Saya tanya dia, "Haji faham ke? Haji ifrat tu macam mana?" "InsyaAllah tak faham." Tak ketawa pun Siti Aisyah. Memang itu jawapan dia. Sebab tu saya tengok dia dari jauh hampir seminggu. Muka dia muka susah hati. Ni kadang-kadang kita pergi kursus, kita tak bagi perhatian. Bila penceramah yang memberi kursus haji umrah berceramah, kita sandar kat dinding. Lepas tu lena. Kalau fasya sandar tak apa. Ini sandar kat dinding. Tu lena. Esok bila pergi umrah, dah pening kepala. Kita was-was apa kita kena nak buat. Jadi maknanya di sini Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi peringatan kepada ahli keluarga terdekat. Justru Nabi naik ke atas satu busuk di sofa. Kalau tuan-tuan pergi ke umrah atau haji, selepas kita tawaf, kita wajib kena sa'i kalau buat umrah. Saya tak mau bagi confuse. Kalau buat umrah, niat umrah kena wajib kena ada sa'i. Dia ada tunjuk pintu babus safa, pintu ke safa. Bermula tawaf sebelah safa. Jalan ujung sana Marwah. Satu pusingan. Patah balik semula, pusingan yang kedua Marwah Safa. Berakhir pusingan yang ketujuh di Marwah. Di sana baru kita bergunting untuk bertahlul. Wanita, orang perempuan jangan bergunting dalam masjid kerana menendahkan aurat, tak boleh, haram, dosa. Balik ke hotel gunting. Jadi ini kena faham. 7 pusingan saja. Sebab ada orang buat sofa Marwah, Marwah sofa, dia kira satu. Akhirnya dia buat berapa pusingan? 14 pusingan. Dia balik ke Malaysia, dia tanya ustaz, saya serik lah. Kenapalah sa'i ni terlalu jauh sangat ni? Hang buat berapa? Kami buat 14 pusingan. Yang tu terlebih warak, balul. Orang suruh buat 7 pusingan, hampa buat 14. Macam mana jadi 14? Tah dia orang cakap sofa Marwah, Marwah sofa kira satu. Jam lah. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa 2, sofa ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Kalaulah kata pusingan ke-7 tidak berakhir di Marwah, berakhir di sofa, jangan bimbang. Tambah. Kalau berakhir di ini, balik sini 6, pastikan balik sini, balik bagi makna berakhir di Marwah. Kena faham tu. Hari tu saya sendiri pun kena keletihan. Saya rasa macam habis dah. Kan? Baru 5 pusingan ni, kan? 5 pusingan patah balik pergi ke sofa yang ke-6. Ke-7 ke Marwah. Apa pun kalau kita ragu di segi bilangan dia, jumlah dia, pastikan berakhir di Marwah. Boleh? Baru kita boleh tahlul bergunting. Sebab rukun umrah niat, kemudian tawaf, sa'i, bergunting dan tertib. Jadi saya showkan kepada tuan-tuan dan puan yang nak pergi umrah atau nak pergi menunaikan ibadah haji, kena belajar soal-soal ni. Jadi Nabi naik. Jadi tiap kali kita nak
memulakan sa'i, inilah ayat yang kita baca. Saya pun tak ingatlah sebab apa lama dah tak pergi Mekah. Innas safa wal marwata. Ayat 158 tadi yang saudara Mus letak tu. Kita kena baca sekali je. Masa nak naik mula-mula tu atas bukit Safa tu. Nah, ayat dia macam mana? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi in yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini ayat 158 disunatkan supaya kita baca tiap kali dah habis tawaf. Minum air zam-zam, menzat sekejap. Habis tawaf, solat 2 rakaat, solat sunat tawaf dalam kawasan Masjidil Haram. Minum, lepas habis minum, kemudian pergi untuk sa'i. Bila cari pintu Babul Safa, dah permulaan dia di Safa, nak naik ke atas bukit, itu sunnahnya, naik ke atas bukit, baca ayat ni. Inna safa wal marwata. Saya pun tak ingat lah sebab lama dah tak pergi kan. Jadi baca tu sunat. Kemudian bermula di situ pergi ke Marwah, 1 pusingan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali ke-7 pusingan yang terakhir wajib mesti berakhir di Marwah. Cuba dengar apa dia makna dia yang kita baca. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian dari syiar lambang agama Allah. Dia bermula sa'i ni, bermula pada Siti Hajar yang berulang alik Safa Marwah mencari air untuk anak dia Ismail alaihi salam. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i berjalan dengan berulang alik di antara keduanya menjadi rukun. Rukun haji pun ada sa'i, rukun umrah pun ada. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha mengetahui. Baik, habis satu bab. Jadi Nabi naik ke satu busut di Safa. Safa adalah tempat permulaan sa'i, berakhir di Marwah. Baik. Sesudah berhimpun mereka itu, Nabi pun berseru, ayuhai kaumku. Sebab Allah dah perintah dah. Sekali ini kamu kena bagi tazkirah juga pada kaum keluarga yang terdekat. Ayuhai kaumku, sekiranya aku khabarkan kepada kamu bahawa di balik bukit ini musuh sedang berkumpul hendak menyerang kamu, percayakah kamu kepada aku? Nabi naik di Safa tu tinggi, memang tinggilah. Nampak semua kaum dia, adik-beradik dia, termasuk Abu Lahab ni lah cerita ni, Suratul Masad. Pak menakan dia, bapa saudara dia. Apa jawapan mereka? Jawab mereka itu, maka bersabda junjungan kita, percayakah kamu pada aku? Tentu sekali. Kaum Quraisy semua mengaku belum pernah engkau berdusta. Jawab mereka itu. Baik, Al-A'raf surah ke-7 ayat 68. Cuba dengar. Ini yang diperakui oleh kaum Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang boleh dipercayai tutur katanya. Nabi pernah menyatakan dalam surah Al-A'raf di penghujung ayat, ana lakum nasihun amin. Aku ini bagi kamu adalah penasihat, pemberi ingatan yang kamu boleh percaya, sebab aku tak pernah kencing kamu semua. Hari ini kemas, banyak pemimpin suka kencing rakyat. Al-A'raf 168 tadi, 68 tadi. Ana lakum nasihun amin. Aku bagi kamu adalah penasihat yang kamu boleh percaya. Aku tidak pernah berdusta kepada kamu. Sebab tu Nabi kata, kalaulah ku katakan di balik bukit tu ada musuh datang untuk menyerang kamu, kamu percaya? Oh, kami semua percaya.
Itu jawapan pertama kafir Quraisy, termasuk Abu Lahab mangkuk ni lah. Kan? Mangkuk saya tak sedap, mangkuk ayun. Abu Lahab ni. Baik. Kemudian Nabi menyambung sabdanya. Sesungguhnya aku adalah memperingati kamu. Bahawa di hadapan kelak, ayat tadi masuk Al-A'raf 68. Bahawa di hadapan kelak adalah siksa yang berat sekali. Nabi kata, sebab kaum dia menyembah berhala. Ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Sebab tu ayat tadi ada juga sahabat-sahabat yang keberatan untuk sa'i kerana berhala terlalu banyak. Jadi tak ada masalah. Islam suruh buatnya. Akhirnya berhala-berhala tersebut dimusnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Islam menguasai bumi Mekah. Tapi untuk Nabi saja. Untuk kita, ingat, jangan pergi membinasakan ataupun orang panggil perkataan apa tadi? Memusnahkan berhala, tak boleh. Saya ulang sekali lagi. Jawapannya dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 18 yang kita baca tempoh hari. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Jangan kamu menghina, jangan kamu mencerca sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Mereka menyembah berhala, biarlah, tu dia orang punya pasal, tapi jangan pergi musnah, tak boleh. Nabi saja, sebab nak membersihkan Kaabah. Tu cerita ada telepan. Tu cerita dia. Baik. Jadi saya akan kaitlah yang mana saya boleh ingat dengan beberapa ayat Quran. Dia kata sini, sesungguhnya aku adalah memperingati kamu bahawa di hadapan kelak ada siksa yang berat sekali. Mereka mengaku, kau Muhammad, kau tak pernah berdusta, kami kenal kau dari kecil lagi. Kau ni amanah, tak pernah berdusta, apa yang kau cakap tu semua betul. Dengan serta-merta menyampuk Abu Lahab, bapa saudara Nabi, Abdul Uzza nama dia. Apa kata Abu Lahab? Binasalah engkau hai Muhammad. Adakah kerana ini yang engkau himpun kami? Kau himpun kami adik-beradik hang semua, hang nak kutuk apa yang kami sembah, no? Kalau orang Kedah, kata orang Kedah biasalah. Dajjal betul. Tu Kedah. Orang Selangor Dajjal, orang Kedah Dajjal. Pelak. Tu bukan bahasa Kedah. Tuan-tuan jangan rasa benda tu kasar, tak kasar. Bagi kami common. Orang Kedah ni Dajjal, pelak, haram jadah ni memang common. We are so used to it, you know. Lama tu main, no. Kami ni dah immune dengan perkataan tersebut. Tapi mungkin bagi orang sebelah Selangor, bila dengar tu, kasarlah dia orang ni. Cerita dia. Boleh? Jadi maknanya begitu keadaan Abu Lahab, dia menyampuk. Dia kata, binasalah engkau hai Muhammad. Adakah kerana ini yang engkau himpun kami? Untuk ini saja. Bila dia mengherdik, dia mengutuk kekasih Allah, inilah turun ayat. Maka diturunkan Tuhan surah ini mengutuk Abu Lahab itu. Baik, kita tengok lagi. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Dia sebut di sini, binasalah kedua-dua tangan Abi Lahab dan telah binasa ia. Kenapa dia binasa? Lagi akan datang. Dengar. Tuhan telah mengutuk Abu Lahab. Binasalah kedua-dua tangan kamu. Oleh sebab tangan adalah anggota yang penting di dalam penghidupan sehari-hari bagi tiap-tiap seorang. Betul tak? Kalau kita tanpa tangan ni, Allah, kadang-kadang kita simpati mereka-mereka yang Allah lahirkan sebagai OKU, kan? Tangan dia cacat dan sebagainya, tapi mereka masih boleh bekerja menggunakan kaki. Allahu Akbar. Dia orang boleh guna kaki buat kerja, itu memang hebatlah. Ni anugerah Allah. Jadi apa pun tangan ni penting. Nak tumbuk orang pun kena ada tangan. Nak lanyak orang pun kena ada tangan. Dan tangan ini surah Rum, surah ke-30 ayat 41. Surah ke-30 ayat 41. Inilah yang kita nak baca. Ini di antara
tangan. Kita menggunakan tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Betul mus tak tengok ayat ni. Ayat 41. Ini tentang tangan ni, saya nak urai sikit tentang tangan. Tangan ni banyak fungsi dia. Tengok. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Itu dia. Tangan manusia. Darat rosak, laut rosak. Timbulnya yang demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ada huraian, dengar. Yakni bala bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri. Mereka ditimpa dengan demikian supaya mereka segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang durjana. Jika tidak, maka balasannya lebih buruk lagi. Apa kaitan dengan tangan? Cuba tuan-tuan dengar semula. Perbuatan maksiat. Bagaimana manusia boleh melakukan maksiat? Contoh, ada kelab malam, ada diskotek, ada karaoke. Ni, tangan ni lah ni. Tangan ini yang meluluskan, approve. Maka terserahlah maksiat-maksiat secara berleluasa. Tangan manusia. Bukan jangan cerita laut darat saja rosak. Jangan kita hanya tumpu kepada apa yang disebut zahir oleh ayat. Yang ini di darat dan di lautan kerosakan berlaku kerana tangan manusia. Tangan manusia ni di darat ni, di antara contoh tadilah, kita hidup di dunia. Kenapa kebelakangan ini terlalu banyak musibah? Kerana tangan manusia. Manusia membenarkan, meluluskan karaoke, kelab malam, judi, arak, tu semua kebinasaan yang mengundang kemurkaan Allah. Tangan manusia. Minta maaf, saya buat contoh saja. Funfair, contohlah. Siapa yang lulus? Contoh saja. DO, District Officer, lulus 20 hari beroperasi. Program-program mungkar, jualan-jualan yang tak sepatutnya, contohlah. Kerana diluluskan, mungkin oleh Majlis Perbandaran, mungkin oleh DO. Kerana tangannya. Yang paling besar, tangan ni yang pilih pemimpin ni. Tak tahu mungkin dia mengundi ke tidak. Nampak macam tak undi pun. Patut aku tak menang. Kan? Ni tangan ni. Kita 5 tahun sekali dapat satu surat ballot paper. Okey. Ni nak pangkah siapa? Pangkah dia ni lah. Tangan ni. Yang naik tu Jebon. Kalau James Bond boleh tahan lagi. Yang naik tu Jebon. Kita dah tahu dah. Saya nak ulang sebuah hadis. Hadis yang panjang saya ambil sikit. Di antaranya yang mengundang bala ialah wa kana za'imu qaumi ardalahum. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi, seseorang yang menjadi pemimpin itu pemimpin yang tidak ada akhlak, yang tidak ada moral, yang banyak terlibat dengan terlibat dengan bermacam-macam skandal. Itu yang kita naikkan, yang kita angkat sebagai pemimpin. Tangan inilah juga yang mencuri. Tangan ini juga lah yang membunuh. Macam Ustaz Haddad sebut tadi. Terima kasih Ustaz. Jadi maknanya ni balasan Allah terhadap manusia, berlaku kerosakan di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan manusia. Apatah lagi sekiranya tangan ini salah pilih pemimpin. Dapat pemimpin yang khianat, projek 1 juta, dia markup jadi 3 juta. 2 juta lagi, 1 untuk kau, 1 untuk aku. Dapat juta. Maka rasuahmu masuk neraka.
Nah, tapi kita nak bagi tahu, kadang-kadang kita tengok undang-undang manusia ni memang zalim tu. Yang menerima rasuah dihukum penjara. Yang beri rasuah tak kena. Ni apa cerita ni? Nah, kalau saya tak bagi, tak dapat projek, buatlah laporan polis. Buat laporan kepada SPRM. Ini awak bagi, awak terlepas. Aduh, letih. Nah, ni baru-baru ni dia curi 6 tin sardin. Dan saya kalau tak silap susu kot, Milo, 2 paket Milo, penjara 2 tahun. Aduh. Hak curi duit rakyat berjuta-juta. Yang terima rasuah. Ni apa cerita? Inilah tangan manusia. Boleh faham? Tangan inilah yang meluluskan maksiat-maksiat. Tangan inilah yang mencuri. Tangan inilah yang membunuh. Tangan inilah yang merompak. Tangan inilah yang meluluskan program-program maksiat. Tangan inilah yang pilih pemimpin yang tak sewajarnya. Adakah kita tidak akan dipertanggungjawab? Mus, letak mus. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 71. InsyaAllah, ni tafsir ada depan saya. Muka surat 697, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tolong rujuk. Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama imam-imamnya. Imam solat lah. Bukan imam solat. Tengok dia kata imam di sini maksudnya pemimpinnya. Tangan ni yang pilih pemimpin. Siapa yang dipilih sebagai pemimpin? Naik jebon. Yang pilih jebon tu akan terus dipertanggungjawab hingga ke hari kiamat. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-Mudathir, surah ke-74, ayat 38. Tu jaga tu. Nah. Jangan main-main. Bukan senang ni. Nah. Jadi makna tadi surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat 41. Nah. Sebab tu dia buat contoh tangan. Ayat apa Musa baru ni? Mudathir. Mudathir. Mudathir 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang maksudnya setiap manusia dengan apa yang dilakukan akan dipertanggungjawab. Takkan terlepas mu. Saya mana tahu. Saya pangkah je. Orang dah beritahu ada kempen. Semua parti berkempen. Tak salah berkempen. Kita kempen jangan pilih Jebon. Pilih James Bond. Tak mau James Bond, Matt Bond. Matt Bond pun tak mau. Tu cerita dia. Selagi tuan-tuan dan puan-puan kita tidak kembali kepada perintah Allah, kita tak akan hidup dalam sebuah negara yang diberkati oleh Allah. Percayalah. Nampak tak? Dalam hadis disebut ubah kemungkaran termasuk dengan kuasa tangan. Betul? Tak apa hadis tu, tapi tahu ada dalam Matan Arba'in ada. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka yang pertama ubahlah dengan tangan kamu. Kalau kamu tak sanggup, akhir sekali dengan hati. Dan dengan hati itulah selemah-lemah iman. Orang yang ada kuasa ubah dengan tangan. Kita pun ada kuasa 5 tahun sekali. Awak tak cerdik sangat. 5 tahun sekali kita diberi peluang oleh Allah memilih pemimpin. Kenapa kita tak nak pilih, tak mau pilih pemimpin sebagaimana yang disarankan oleh Quran? Nak dengar ayat-ayat kepimpinan Islam. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5, ayat 55. Siapa pemimpin? Ni apa dia ni? Bahana dan bahaya. Saya bagi mus masuk.
Tuan-tuan tengok Al-Maidah surah kelima ayat 55. Ini di antara garis panduan untuk kita memilih pemimpin. Tangan ni mungkin tahun depan akan berlaku pilihan raya yang ke-15. Innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Kenapa tak pilih ayat ni? Ada terjemahan mu? Sesungguhnya penolong kamu ialah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Allah memperincikan penolong kita. Wali ni pemimpin pemulih, penolong pemulih. Nah, siapa pemimpin di kalangan orang beriman? Allah sebut 3. Alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Pemimpin yang salat dan salatnya berkesan, dia meninggalkan perkara keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45 surah ke-29. Pertama, kalau sekadar salat dia masih bermaksiat kepada Allah, dia yang meluluskan program-program mungkar, tu tak jadi solat tu. Solat kena tengok ayat ni sama. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak tak? Kemudian alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat. Saya pernah terbaca tapi saya tak ingat di mana. Kenapa ciri kepimpinan Islam dikaitkan dengan zakat? Tuan-tuan, saya dah pernah sebut 2-3 kali. Saya ulang. Tak apa, Melayu mudah lupa. Hang yang tak lupa ni Mahathir seorang je. Dia tak lupa nak jadi PM lagi. Dia sebut zakat dikaitkan dengan ciri kepimpinan Islam. Kenapa? Baik, contoh. Katalah dalam kocek saya ni, orang KL kata kocek, kita poket. Mu kena cakap pelet lah sikit. Poket rasa orang poket bahasa Kedah, jangan main-main. Orang Kedah ni dia campur. Dia campur Mak Saleh. Dalam kocek saya dah RM1,000. Ini zakat yang wajib saya keluarkan pada tahun ini. Okey, RM1,000. Saya tak boleh menggunakan wang zakat ini kerana ini bukan milik saya. Faham? Sebab tu dia kaitkan pemimpin, dikaitkan dengan zakat, melambangkan pemimpin yang tidak akan salah guna kedudukannya, apatah lagi nak mengguna harta rakyat sewenang-wenang. Tak boleh, kerana ada hadis. Ini yang mahal ni. Ada hadis Muslim. Hadis tak boleh nak masuk lah. Mus tak belajar bab tu lagi. Nanti kita hantar Mus pergi Madinah 10 tahun. Balik Malaysia jadi Wahbi. Ku tembak naik ke bulan. Kan? Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim, kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, siapa-siapa yang menggunakan harta milik rakyat secara yang tidak betul, pada hari kiamat kelak akan dihumban ke dalam neraka. Tu dalil dia. Sebab tu dia kaitkan pemimpin, pertama orang yang solat, solatnya berkesan, tidak melakukan perkara keji dan mungkar. Yang kedua dikaitkan dengan zakat. Zakat melambangkan pemimpin yang begitu amanah. Dia tahu wang sekeliling dia ni bukan milik dia. Dia hanya diamanahkan oleh rakyat saja. Yang ketiga, wahum raki'un. Ni kita nak yang ketiga. Bukan rokok semayangnya. Rokok mana? Dia tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Bila dia jadi pemimpin, apa yang wajib dilaksanakan, dia akan laksana. Apa yang wajib diharamkan, dia akan mengharamkannya. Ini pemimpin kita belum ada lagi ciri-ciri ni. Minta maaf. Pemimpin dari dulu sampai sekarang belum ada. Contoh, haram judi. Semua agama kata haram. Sampai hari ini kerajaan tidak mengharamkan judi. Sedangkan semua agama kata haram. Apa nak bimbang? Kenapa? Mereka bimbang, kalau kita haramkan judi. Tuan-tuan, judi ni bagi pulangan yang cukup tinggi pada kerajaan. Cukai berbilion-bilion. Kalau kita haramkan judi, esok negara nak dapat apa? Alamak. Kalau pemimpin macam ni cakap depan aku tembak naik ke bulan.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Cukup dengan dua ayat Al-A'raf 96, Jin ayat 16. Ayat yang Allah bagi jaminan rezeki melimpah ruah selama mana kita taat kepada perintahnya. Kenapa kita tak yakin? Boleh faham? Hari ni dah naik semangat. Dah. Semalam live pun tak sedap. Sebab apa? Terlalu letih. Pagi ni pun letih. Tapi bila masuk politik, aku memang naik semangat. Saya ni kalau dengan politik, tuan-tuan dan perempuan, memang semangat. Tuan-tuan sikit-sikit dengarlah khutbah saya. Tajuk dia, pemimpin yang diredai Allah. Masya Allah. Nah, memang Power Rangers lah. Kira Spiderman pun lari. Takut. Nah, tu cerita dia. Boleh faham tuan-tuan? Ini pemimpin yang seharus dan sewajarnya kita pilih, yang memiliki 3 sifat. Faham? Solat, zakat, wahum raki'un, mana mereka tunduk. Tunduk kepada segala perintah Allah. Kalau nak lagi satu, kewajipan. Di antara kewajipan pemerintah, Al-Hajj ayat 41 surah ke-22. Ini di antara kewajipan pemimpin Islam yang disebut oleh almarhum Dr. Harundin dalam kitab beliau Islam dan Agama ke apa. Ada sebuah kitab yang disusun oleh almarhum. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut, ayat ini merupakan di antara ciri-ciri atau sifat-sifat sebuah negara Islam. Bila dah berkuasa, tuan-tuan tengoklah ayat tu, jangan tak tengok pula. Jangan tengok muka mus, bukan nampak pun. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ini di antara tanggungjawab pemimpin. Pertama, solat, dia kena suruh rakyat solat. Zakat, dia kena perintah rakyat keluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dia kena mengajak rakyat kepada perkara-perkara amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah dalam masa yang sama, and at the same time simultaneously mencegah segala bentuk kemungkaran. Tak ada judi, tak ada hiburan-hiburan melampau. Tu cerita dia. Nah, balon tak apa, sebab ni di tempat aku kau boleh buat apa. Aku balon bila macam mana pun tempat aku, kan? Tu cerita dia. Nah, boleh faham? Ni yang kita nak. Bila berkuasa, perintah rakyat solat. Sebab tu dalam Islam ada ta'zir bagi mereka yang tidak solat. Tanya lebih arif. Saya tak arif bidang ni. Nah, lagi yang kedua. Lepas tu apa lagi? Nah, yang kedua, keluarkan zakat. Tuan-tuan bayangkan tengok Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan fatwa murtad sesiapa yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan zakat hanya zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut murtad. Hadis Bukhari. Umar Al-Khattab mula-mula tak setuju. Dia isytihar perang siapa yang tak nak bayar zakat. Kita orang hina Islam, hina Nabi, diam. Bacul dayus punya pemimpin. Kita perlu bertegas. Tak kira siapa, tapi wajib berlaku adil. Nampak? Tu Abu Bakar. Akhirnya Umar akur. Tindakan kau wahai Abu Bakar tepat sekali. Dengan kuasa. Bukan sekadar menyuruh rakyat solat dan keluarkan zakat, tetapi mengajak rakyat kepada ma'ruf. Buat program-program. Kalau datang bulan Rajab, program bulan solat. Perkenalkan dalam Islam ada solat tahajud, solat witir, solat-solat yang lain. Ajak, bagi peruntukan kepada masjid-masjid. Kita sebulan bulan Rajab ni bulan solat. Itu kita ajak kepada ma'ruf. Nah, kemudian dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Itu dia. Nah, apa dia ni? Mencegah kemungkaran. Kita tak mau rakyat kita terjebak dengan perjudian. Minum arak. Tengok Singapura. Singapura ni negara kafir hardi lah. Tapi dalam soal arak, dia orang boleh kawal. Macam mana, Mus? Dia kawal macam mana cara dia kawal? Dia tidak membenarkan rakyat negara Singapura minum arak di tempat awam.
Beli balik minum kat rumah. Hang nak minum 10 botol ke, 11 botol lantak hang mabuk, bini hang tendang punggung hang. Kan? Ini bila mabuk dekat tempat awam, naik kereta, pandu kereta, kan menyusahkan orang. Satgi lawan arus, satgi langgar traffic light, satgi langgar polis yang buat apa nama? Roadblock. Ini yang berlaku dalam negara kita. Kerajaan, please take note. Oh, kemas saya ni. Hampa jangan tangkap aku, sudahlah. Aku bagi nasihat. Takkan nasihat pun tak boleh. Nabi ajar bagi nasihat. Ad-dinun nasihah. Qulna liman qalu. Qulna liman qalu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama tu nasihat. Kepada siapa kita perlu beri nasihat? Dia antaranya kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa dia pemimpin kaum muslimin? Raja-raja. Siapa lagi? Pemimpin negara. Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri. Siapa lagi? Para ulama. Para ulama, mereka yang memimpin kita. Pagi ni panas, ya. Apa tengok esok kalau aku tak keluar dah ni, makna kena tangkap dah tu. Takkanlah nak tangkap. Nasihat tak boleh cerai. Kan? Tu ceritanya. Kita kena macam tu. Kena bagi faham, bagi dalil. Takut apa wahai para mufti? Ada dalil Quran, kemukakan dalil Quran. Ada dalil hadis, cakap dia. Sebab tu yang menjadi pemimpin, kalau mati menipu rakyat, haram syurga. Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan senang benda ni. Sebab tu tangan manusia. Inilah punca. Saya tak mau bahas sangat mencuri, membunuh. Dia kalau tangan ni guna kena pada tempat, pilih pemimpin sebagaimana yang digariskan oleh Allah, Al-Maidah ayat 55. Selamat negara. Tak ada jenayah. Kalau ada pun kadang-kadang, jarang. Itu cerita dia. Pasal apa? Pemimpin dia sedar, dia menanggung satu amanah yang besar, dia memikul amanah yang besar, dia akan ditanya di akhirat, dan ini amanah yang diberi mandat oleh rakyat. Justru dia akan berpandukan pada Al-Quran. Hidup kita dalam sebuah negara baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negara yang senantiasa mendapat keampunan Allah dan keberkatan darinya. Kenapa? Maksiat berkurangan, judi tak ada, arak tak ada, riba tak ada. Masya Allah. Kan? Itu cerita dia. Boleh? Esok, hari apa esok? Jumaat, Sabtu, Ahad kita off. Jadi kalau hari Ahad tu holiday, tak boleh. Kalau nak suruh pergi rompak pun tak boleh. Pasal holiday. Gambar Piramli. Hari lain minta maaf lah, hari Ahad off holiday. Public holiday kita tak rompak. Bala bapak hang tak rompak. Itu ceritanya tuan-tuan. Kalau tak faham lagi, tak tahulah, tuan-tuan pergilah belajar, dengarlah kuliah ustaz-ustaz yang lain. Saya sekadar tu saja, tapi hujah saya Quran. Saya nak kaitkan dengan tangan. Bukan soal mencuri, membunuh, merompak. Tapi tangan inilah punca segala-galanya yang menentukan hala tuju umat manusia. Salah pilih pemimpin, kerana tangan ini kita sama-sama akan dipertanggungjawab di negeri akhirat. Kalau kita pilih sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, kita insya-Allah akan melihat kesejahteraan, kesentosaan hidup di dunia yang sementara ni. Yakin dan percaya. Kenapa? Kerana pemimpin sendiri dia juga menyadari ini amanah besar yang mereka pikul. Sebab tu dia kata, kita ulang semula, tangan adalah anggota yang penting di dalam penghidupan sehari-hari bagi tiap-tiap seorang. Berartilah jika rosak binasa kedua belah tangan seseorang, itu binasalah ia. Tidak berguna hidupnya lagi. Betul. Itu yang kita simpatilah, yang lahir
dalam keadaan tidak sempurna, tak ada tangan, masya-Allah. Nah, ini ceritanya. Nah, apa dah? Ini kalilah ustaz. Ini kalilah, bukan ini kali, lain kalilah ustaz. Sempat lagi baca orang. Nah, baik. Jadi dia kata lagi sini, dengar nah. Menegaskan berkabulnya, makna mustajabnya, makbulnya keputusan itu. Tuhan telah berfirman, watab, dan telah binasa Abu Lahab, rugi ia di dalam serba-serbi, baik di dalam dunia dan di akhirat apatah lagi. Kenapa dia rugi? Ini kita nak cerita sikit. Abu Lahab bapa saudara. Nah, apa dia tulis? Bapa saudara Nabi ini dia kaya. Saya baca tafsir disebut ketika berlakunya perang perang Badar, dia sendiri tak pergi perang. Ini penakutnya ni. Dayus. Sebahagian ulama menyatakan dia yang sponsor. Dia yang menaja perang Badar tu. Dia telah membahagikan sebahagian harta benda dia. Dia kaya. Untuk sponsor nak pastikan Islam ini berkubur. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan yang dengar, mungkin ada yang tak suka cara dakwah saya, tolong rojok sekali lagi surah At-Taubah ayat 32. Kamu buatlah apa pun tak ada Islam. Kamu buatlah. Kamu zalimilah Islam, kamu zalimilah perjuangan Islam, kamu hinalah Islam, kamu pasti gagal. Sebab Islam adalah agama Allah, satu-satu agama yang Allah redha. Yuriduna ayyutfi'u nurullah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sila rojok, ada mu? Mereka musuh-musuh Islam, kafir-kafir ni cuba memadamkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka menghina, mereka mengherdik, mereka memfitnah Islam dan umat Islam dengan harapan cahaya Islam tidak akan berkembang. Tapi inilah dalil dia. Wa ya'ballah, Allah tak akan ikut keinginan kamu, illa melainkan yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap juga akan pancarkan cahaya Islam, menyerlah ke seluruh pelosok bumi, walaupun golongan kafir tidak menyukainya. Ini peringatan yang dengar mungkin yang tak berapa suka cara dakwah saya, minta maaf. This is my style. I cannot change forever, you know. We have to be firm. Kena tegas dalam soal agama. Saya tak mau bias. Nanti sebab kita dah jadi pemerintah, kita tak kata apa. Diam. Tu macam pertandingan Ratu Cantik tu. Kan? Tu cerita dia. Kita kena komen. Ada yang buat laporan polis. Apa perlu ada Ratu Cantik nak memperagakan tubuh badan kita? Masya Allah. Ini semua tak betul. Jadi cerita begitu. Saya sebut secara umum berdasarkan Quran dan hadis. Pemimpin perlu berwaspada, berhati-hati, kerana kamu juga akan dipertanggungjawab di akhirat. Selain itu, mereka-mereka yang memilih kamu juga akan dipertanggungjawab. Kan? Itu cerita dia. Baik. Nak tengok ni. Jangan cepat sangat. Saya suka. Suka kat siapa? Suka aku. Mana boleh laki-laki sama laki-laki. Itu jadi gay. Nak bagi hilang ngantuk ya. Jadi cerita gitu tuan-tuan dan perempuan. Jadi Abu Lahab dia menaja, yakni tentera musyrikin dalam perang Badar. Hartanya sebahagian besar telah diinfakkan, dinafkahkan untuk memastikan Islam itu tidak menyerlah. Akhirnya kata Dr. Hamka, perang Badar 17 Ramadan, 70 orang musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal. Itu lagi seko jebon tua. Kan? Abu Lahab dia tak pergi perang. Bila dia dapat maklumat, kan, Abu Jahal kena bunuh, mungkin Abu Jahal sempat hantar WhatsApp ke dia.
Kita kalah dalam perang Badar. Abu Lahab terperanjat tu lah. A week later, seminggu selepas tu, Abu Lahab pun meninggal dunia. Kata Dr. Hamka rahimahullah ta'ala, kemungkinan Abu Lahab kena diserang jantung. Duit dah habis, tapi Islam tetap menyerlah. Tu yang susah hati tu. Ni jenis-jenis orang-orang jenis ni pun kena ingat-ingat sikit lah. Jangan memusuhi Islam. Islam agama yang Allah redha. Kita seru orang Melayu Islam ni, kita wajib bersatu, tegakkan Islam. Kalau semua mau bersatu, tak perlu ada parti politik lah, tak perlu ada PAS, tak perlu ada UMNO, tak perlu ada bersatu, tak perlu ada PAN. Kita sebut bila sikit, tak perlu ada PKR. Kita Islam, tapi wajib berlaku adil kepada orang bukan Islam. Ini ajaran saya boleh bagi banyak dari Quran, banyak dari hadis yang mengajar umat Islam, termasuk pemerintah, supaya berlaku adil kepada bukan Islam. Inilah Abu Lahab akhirnya mati. Kemungkinan, kata Dr. Hamka, diserang jantung. Kerana wangnya habis, tetapi hasilnya tiada. Tu cerita. Dia kata di sini, cuba dengar lagi. Dan telah binasa Abu Lahab, rugi ia di dalam serba-serbi, baik di dalam dunia dan di akhirat, apatah lagi. Tuan-tuan tahu dah, sejarah menyatakan bila lahirnya insan pilihan Allah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang sambut hari lahir Nabi. Katanya dia telah menyembelih 100 ekor unta. Punya syok. Sebab apa? Ni anak menakan aku. Orang dah kata anak saudaraku ni, Allah comelnya budak ni, Masya Allah, sayangnya. Tapi insan yang beliau kenal dari kecil, akhirnya dia juga yang menolak. Itulah binasanya seorang bapa saudara yang tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh anak saudaranya. Jadi akhirnya dia kata di sini, rugi ia di dalam serba-serbi, baik di dalam dunia dan di akhirat, apatah lagi. Jangan kita rugi di akhirat. Biarlah kita susah, kita terpaksa melalui ujian, mehnah dan sebagainya dalam kehidupan dunia yang sementara, tetapi insya-Allah sejahtera dan bahagia di negeri akhirat. Jadi sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah hari Isnin, insyaAllah mungkin, hari Isnin saya tak boleh, kena orang lain, saya ada kuliah duha. Jadi hari Isnin ada ustaz akan ambil alih. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit suratul Masad ataupun surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ini memberi manfaat, khususnya soal tangan tadi. Jangan salah guna anugerah Allah. Tangan ni penting. Apatah lagi dalam soal pilih pemimpin. Pastikan kita pilih pemimpin di masa akan datang berpandukan petunjuk Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kehidupan kita sejahtera dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan lupa, bagi mereka-mereka yang nak menyumbang, untuk terus menyumbang, silalah, boleh sumbang dalam akaun Maybank lah. Dan kalau ada yang dengar sebelum ni yang nak menyumbang pada tadika Islam, yang kami sedang mencari dana sebanyak 40,000 untuk bina bumbung dan baik pulih bangunan tersebut, dia boleh masuk akaun tahfiz, tetapi perlu WhatsApp dan bagi tahu kepada saudara Mus, ini untuk sumbangan tadika Islam, bukan untuk tahfiz. Kami akan keluarkan semula duit tadi, wang tadi, sumbangan tadi, untuk kami projek pembinaan bumbung tersebut, yang insya-Allah mungkin dalam seminggu lagi kita akan mulakan. Terima kasih kepada yang telah menyumbang pada tadika tadi. Ada sumbangan-sumbangan, alhamdulillah. Saya belum sempat memulakan lagi sebab masih nak cari dana supaya dia hendak, kalau 40,000 dia hendak 20,000 dulu untuk memulakan projek tersebut. Jadi terima kasih yang nak menyumbang pada tahfiz pun, sumbanglah, jangan serik-serik. Nak sumbang kepada tadika Islam, tolong bagi tahu ini sumbangan untuk tadika Islam, supaya kami tidak makan, tak ambil duit yang bukan milik kami. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita insya-Allah di dunia dan juga di akhirat, mengampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, muslimin dan muslimat yang telah pergi terlebih dahulu daripada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.